Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan FC menentang pasukan Kuching City, yang mana Kelantan FC menang 2-0 hasil jaringan dari Nixon dan juga 1 dari Ikhwan Yazek. Pada perlawanan ni, Kuching City dan juga Kelantan menunjukkan corak permainan yang lebih seimbang. Kedua-dua pasukan ada menyerang, ada bertahan, tetapi pasukan Kuching City terpaksa bermain dengan 10 orang apabila Kamara dikenakan kad merah, yang mana tindakan Kamara membuat provokasi kepada barisan staf kejurulatihan Kelantan telah menyebabkan beliau dilayang kad kuning kedua dan dilayangkan kad merah untuk dikeluarkan dari perlawanan tersebut. Itu adalah satu tindakan yang kurang wajar daripada Kamara, dan kita boleh lihat reaksi pemain Kuching City pun memang marah kepada Kamara yang melakukan provokasi tersebut. Jadi dalam perlawanan bola sepak, kita kena faham yang mana emosi ataupun kawalan emosi itu adalah sangat penting sekiranya kita tidak mahu melakukan sesuatu yang boleh merugikan pasukan. Dan untuk perlawanan ini, yang paling saya respect adalah kepada penyokong Kelantan, yang mana perlawanan menentang Kuching City, tetapi perlawanan ini dipenuhi dengan fan-fan Kelantan di dalam stadium. So bermaksud di sini penyokong-penyokong Kelantan sentiasa memberikan segalanya untuk pasukan Kelantan. Jadi memang terbaiklah fans Kelantan pada game semalam yang datang ke stadium. Itu tidak termasuk yang tengok di rumah di YouTube dan sebagainya. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kelantan FC. Apakah perkara yang saya suka pada pasukan Kelantan FC pada perlawanan semalam? Yang pertama yang saya suka adalah tentang peranan Felipe Herrera yang bertindak sebagai deep lying playmaker untuk pasukan Kelantan FC. Kita boleh tengok ketenangan yang ada pada beliau telah membuatkan bahagian tengah Kelantan sekiranya diserang boleh untuk menang balik bola dengan mudah. Dan kelebihan yang ada pada Felipe Herrera ni bukan sahaja dari segi fizikal dan juga corak bertahan beliau, tetapi beliau sangat penting ketika melakukan serangan ke arah gawang lawan, yang mana kelebihan yang ada pada beliau adalah daripada segi vision dan juga dari segi passing accuracy yang tepat, yang mana beliau boleh menggunakan long ball ataupun short passing ke arah hadapan untuk membina serangan ataupun create chances daripada bawah. Jadi boleh dikatakan beliau adalah deep lying playmaker yang mampu untuk supply bola ke bahagian hadapan pasukan Kelantan untuk mencari target man mereka ataupun untuk open game. Jadi kelebihan yang ada pada Felipe Herrera ni telah banyak membantu pasukan Kelantan dalam mencipta gerakan-gerakan daripada bahagian tengah dengan hantaran-hantaran jauh beliau yang sangat tepat. So memang Kelantan tidak perlu merisaukan lagi posisi tersebut. Sebab apa? Sebab Herrera adalah satu pemain yang sangat berkualiti dan boleh disimpan untuk saingan Liga Super season depan dengan kelebihan yang ada pada beliau, bukan sahaja daripada segi movement, bukan sahaja daripada segi untuk membantu serangan, tetapi secara bertahan juga beliau mampu untuk memenangi bola di bahagian tengah dan mengganggu rentak build-up pasukan lawan di bahagian tengah. Itu yang pertama yang saya suka tentang pasukan Kelantan FC. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Kelantan ni adalah mengenai winger mereka yang muda tetapi mempunyai pergerakan dan juga kelajuan yang boleh mengganggu gugat pertahanan pasukan lawan. Mereka di bahagian kiri, Fazrul Amel pada perlawanan semalam, daripada minit pertama sampailah minit ke-90, kita boleh nampak Fazrul memberikan ancaman yang banyak kepada bahagian kanan pasukan Kuching City dengan gerakan-gerakan lincah beliau. Bukan sahaja mempunyai kelajuan, tetapi ball control serta movement yang bagus ditunjukkan oleh Fazrul. So bagi saya memang Fazrul antara player yang perform untuk Kelantan di bahagian kiri pada perlawanan semalam, dan memang nampaklah gerakan-gerakan beliau berjaya untuk mengucang-ngacirkan pertahanan Kuching dan juga banyak involve untuk menggerakkan serangan ke arah kawasan D-box pasukan Kuching semalam. Cumanya dia kurang untuk link up dengan baik antara Nixon, yang mana kita boleh nampak pada first half Nixon, sebelum Nixon dimasukkan, Kelantan meletakkan Kentahara. Jadi Kentahara gagal untuk link up dengan baik. Banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan gagal untuk menemui bahagian hadapan pasukan Kelantan lah. Tetapi overall performance untuk Fazrul Amel, memang beliau bertindak dengan cemerlang di bahagian wing kiri pasukan Kelantan. Yang ketiga, apa yang saya suka adalah kemasukan Ikhwan Yazek di bahagian kanan, yang mana kemasukan Ikhwan pada perlawanan semalam kita boleh nampak Ikhwan ni adalah perbezaan corak permainan yang ditunjukkan oleh beliau tidak
juga sama seperti mana Fazrul Amir di bahagian kiri. Ikhwan Yazid adalah more to winger yang pandai untuk membuat inside running, untuk masuk ke dalam kotak penalti bagi menerima bola, dan beliau lebih selesa untuk mencari ruang-ruang daripada melakukan gelecekan, dan beliau pandai untuk meletakkan diri dalam kawasan yang tepat untuk menerima bola, dan perkara itu telah diguna-pakaikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh Ikhwan Yazid, yang mana beliau berjaya untuk membuat inside running dan mendapatkan bola daripada Sheikh Sobri untuk menjaringkan gol yang kedua bagi pasukan Kelantan. So, corak permainan dengan Fazrul Amir memang berbeza, tetapi kelebihan yang ada lebih kurang sama. Kepantasan, kelajuan dia, ball control pun padu, dan dia ada finishing. Tetapi dia lebih kepada pemain winger yang boleh dikatakan mampu untuk menjadi striker ataupun memberi bantuan kepada bahagian serangan pasukan Kelantan. So, itu adalah untuk Ikhwan Yazid lah. So, corak permainan yang ditunjukkan berbeza oleh Ikhwan dan juga Fazrul telah memberikan satu dimensi kepada pasukan Kelantan untuk utilize kemampuan kedua-dua pemain ini untuk menyerang pasukan Kuching dengan corak serangan yang berbeza. Itu yang ketiga yang saya suka untuk pasukan Kelantan. Yang keempat yang saya suka untuk pasukan Kelantan adalah tentang defense dan juga goalkeeper. Yang mana untuk goalkeeper Nik Muhammad Amin pada perlawanan ini, kita boleh katakan yang beliau bertindak dengan cemerlang seketika situasi set pieces ataupun ketika situasi pemain-pemain Kuching melakukan lomba dan sebagainya. Yang mana beliau banyak kali keluar dan berjaya untuk mendapatkan bola dan juga tidak melakukan mistake dengan lepas bola dan sebagainya. So, dia keluar tu memang perfect timing dan berjaya untuk menghalang pemain-pemain Kuching City dari mencari penyerang mereka. Itu untuk keeper. Dan untuk pertahanan, Yusri, Khairul Helmi, Syarul Ikhwan dan sebagainya, Arif dan sebagainya yang dibawa masuk pada second half, mereka telah menunjukkan kematangan yang sangat bagus di bahagian pertahanan. Mereka begitu solid dan berdisiplin, mereka compact dan mereka tidak naik terlalu tinggi. Mereka bermain dengan agak low block sebab mereka tahu yang Kuching lebih kepada direct play dan long ball. So, mereka ambil langkah berjaga-jaga untuk lebih kepada man marking dan low block untuk memastikan yang bahagian serangan Kuching City tidak mampu untuk penetrate mereka punya kawasan di box. Jadi untuk defense memang semalam solid, disiplin dan pandai untuk memastikan yang pemain-pemain Kuching City tidak mampu bermain dengan direct play dengan sangat baik. Itu yang keempat yang saya suka tentang pasukan Kelantan. Jadi itu secara overallnya pasukan Kelantan semalam. Mereka punya typical menyerang memang menggunakan winger ataupun menggunakan Herrera sebagai deep line playmaker untuk mencari striker-striker ataupun winger di hadapan. Cumanya apa yang perlu diperbaiki oleh pasukan Kelantan pada next game ataupun untuk next Liga Super? Yang pertama, mereka perlu perbaiki adalah pemain di bahagian tengah yang bertindak sebagai attacking midfielder. Kita tahu semalam Herrera dan juga Sheikh Sobri bertindak sebagai midfield. Tetapi yang menjadi masalahnya, Sheikh Sobri bukanlah typical player yang more to offensive ataupun attacking minded. Dia adalah lebih kepada box to box player. Jadi beliau pun perlu untuk ada seorang yang bantu dia di bahagian tengah yang mampu lebih bertindak lebih ofensif dan lebih menyerang bagi membantu kepada bahagian tengah dan juga kepada Nixon. So, benda itulah yang Kelantan perlu perbaiki. Mereka perlu ada proper attacking midfielder untuk backup di bahagian tengah bagi boleh link up antara tengah dan juga serangan ataupun winger. Itu yang pertama. Yang kedua, Nixon perlukan lebih support lah. Jadi untuk support Nixon, mereka perlu juga proper nombor 10 macam saya cakap tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu Kelantan perbaiki mengenai permainan Kentahara. Kentahara kita boleh tengok beberapa game ni dia diletakkan di pelbagai posisi. Striker letak kanan, letak kiri, letak. Tetapi nampaknya Kentahara masih lagi belum gagal. Masih lagi gagal untuk mencari rentak permainan yang sebenar. So, bagi saya beliau masih lagi muda. So, bagi masa kepada beliau untuk buktikan yang mana posisi terbaik beliau, yang beliau boleh utilize kemampuan beliau untuk membantu bahagian serangan pasukan Kelantan. Jadi itu yang perlu dilakukan oleh pasukan Kelantan. Sebab apa? Sebab perlawanan semalam macam saya cakap, Ikhwan Yazid, Fazrul Amir, Zul Fahmi dan sebagainya, mereka dah bagi all out untuk attack menggunakan wide area ataupun bahagian sayap. Cumanya Kelantan mempunyai masalah kepada end product, iaitu di bahagian bagaimana mereka nak sudahkan segala peluang yang ada dan bagaimana mereka nak cari target man mereka sebab mereka kekurangan striker juga.
Nick Siem pun seakan-akan tidak beberapa berfungsi dengan baik untuk link up ataupun berada dalam positioning yang tepat untuk menerima bola. Jadi sekiranya Kelantan boleh perbaiki segala-galanya di bahagian hadapan, terutamanya striker dan juga attacking midfielder, saya rasa Kelantan punya gameplay dah laju, transition mereka dah okey, mereka boleh menjaringkan lebih banyak gol berbanding 2 gol sahaja. Jadi itu sahaja ulasan saya untuk pasukan Kelantan. Manakala untuk pasukan Kuching City, macam saya cakap, mereka lebih kepada direct and long ball, tetapi akibat bermain dengan 10 orang, mereka terpaksa menerima hakikat lah yang mereka tidak mampu untuk berbuat lebih banyak sebab mereka pun kehilangan target man utama mereka, iaitu Kamara pada awal minit perlawanan boleh dikatakan, dan benda tu amat merugikan pasukan. Jadi jaga mental, jaga emosi supaya tidak boleh buat tindakan yang memberikan kerugian kepada pasukan pada masa yang akan datang. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.